Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi, hari ini adalah hari untuk Abang ceritakan kisah seram. Cumanya ada yang tanya dalam komen, "Bang, kenapa Abang kalau sebelum mula video Abang suka melalut-lalut? Cerita-cerita melalut, mengarut, bukanlah mengarut, maksudnya melalut lah. Sebenarnya setiap kali Abang nak rakam YouTube, sebenarnya Abang nervous. Jadi untuk mengurangkan perasaan nervous, Abang selalulah melalut-lalut sikit. Jadi tak adalah teruk sangat. Okey, sebenarnya hari ni Abang nak sampaikan satu kisah yang disampaikan kepada Abang oleh istimewa sepasang suami isteri. Istimewa kan? Cerita ni berlaku waktu diorang ni belum jadi suami isteri, masih lagi menjadi couple pada waktu tu. Dan berlaku lokasinya dekat satu universiti dekat selatan Tanah Air. Dekat selatan Tanah Air ada beberapa universiti dan ini adalah universiti yang antara yang famous berlaku dekat situ. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, Abang akan ceritakan. Cuma cerita ni Abang pecahkan kepada dua. Satu disampaikan oleh si isteri dan satu lagi disampaikan oleh suami. Tapi dua-duanya menganjur kepada cerita yang sama. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang akan ceritakan. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Salbiah. Memang nama sebenarnya Salbiah. Disampaikan kepada Abang melalui telefon. Waktu tu dia buat video bukan video call, call lah. Buat WhatsApp call. Jadi WhatsApp call Bukan, call biasa. Cuma call tu dia buat loudspeaker. Jadi waktu tu Salbiah cakap, Fazli pun cakap. Fazli si suami, Salbiah si isteri. Sama-sama ceritakan ke Abang. Jadi ceritanya waktu tu agak tidak tersusun, lepas tu Abang susunkan semula. Jadi ceritanya mula macam ni. Pada tahun 2000-an, lebih kurang 2014, 2013, si Salbiah ni dapat tawaran belajar dekat satu universiti dekat selatan Tanah Air dalam bidang kejuruteraan. Lepas tu dia ni buat master, bukan buat degree. Ke budak-budak pandai lah ni, kategori-kategori telan air celup buku. Telan celup buku dalam air, minum terus pandai. Tak adalah, tu gurau je. Jadi dia ni dapat tawaran buat master. Waktu ni dia masih bujang, tak ada boyfriend, tak ada cinta hati, memang masih lagi single mingle lah. Jadi dia ada dua tujuan dia pergi kat universiti tu. Satu untuk belajar, yang kedua dia mencari bakal suami. Mana tahu kan kalau terjumpa nak kata rezeki kan, bila kita berniat tu selalunya Allah akan kabulkan kalau niat tu baik. Sebab itu dekat universiti tu dia jumpa dengan, boleh pula anjing tu menyalak tu. Okey, jadi bila dia niat dengan yang baik, Allah pun kabulkan. Jadi pada 2013 lebih kurang macam tu, dia pun mendaftarlah masuk dekat universiti ni. Dapatlah dia dekat satu kolej. Dia perempuan lah, kolej perempuan. Jadi dekat dalam kolej tu dia tinggal sama dengan seorang kakak. Nama kakak ni Kak Lina. Kak Lina ni student PhD. Kak Lina ni memang PhD ditaja oleh universiti lain, tapi dia dapatlah tinggal dekat asrama. Akhirnya ini satu biliknya budak pandai-pandai lah. Satu buat master, satu buat PhD. Jadi bila dia masuk tu, dia berkenal-kenalan dengan Kak Lina tu. Okey. Jadi pada malam tu selepas habis orientasi, tak ada orientasi, lepas habis buat registration semua bagai-bagai, borak-borak dengan Kak Lina. Jadi Kak Lina ni jenis yang suka bercakap, suka bagi nasihat, pakat kakak-kakak kan, dan Kak Lina ni masih lagi bujang. Samalah dengan Sal ni kan, abang pendek namanya Sal je lah. Jadi bila dah sama-sama tu, banyaklah yang Kak Lina cerita daripada mula sampai habis, macam mana perjalanan jadi budak universiti dekat situ, apa yang dia perlu buat. Okey. Tapi dekat hujung-hujung cerita tu, Kak Lina ada cakap macam ni, sebenarnya akak ada satu cerita nak cerita kat kau, tapi rasanya tak sesuai cerita tu pada waktu sekarang. Nanti kalau ada masa akak ceritakan. Tapi disebabkan itu, Sal ni macam, apa benda yang Kak Lina nak ceritakan? Dia macam terteka-teka lah juga kan. Tak apalah, dia simpan, dia pendam je lah perasaan tu. Jadi, nak jadi cerita lah. Waktu dia belajar dekat situ, dia berjumpa dengan seorang budak lelaki yang sama-sama kuliah dengan dia. Okey, sama-sama master lah dengan dia dalam bidang kejuruteraan, namanya Fazli. Namanya Fazli. Jadi, Fazli ni bukan nama sebenar Yang Sal ni nama sebenar. Jadi Fazli ni pun
sama-samalah belajar dengan Sal ni dekat dalam bilik kuliah tu. Dan bila tengok sama-sama bertentang mata, akhirnya Fazli ni pun terasalah macam zaujahku, gitu. Rasa itu Arab sikit lah zaujahku. Dia dah nampak lah bakal bini dia cantik molek, orangnya kecil-kecil je, dia kata memang sesuai lah dengan ciri-ciri yang dia nak. Jadi dia pun berkenal-kenalan lah. Sejak daripada tu, Fazli dengan Sal selalulah keluar pergi dating. Selalunya dia orang dating pada waktu petang membawa ke malam. Tapi dia orang tak lupa solat. Berhentilah kat mana-mana solat dulu macam tu. Jadi tapi dia orang ni balik dalam lebih kurang pukul 9 ke 10 malam. Fazli ni akan hantar Sal balik rumah lah. Balik asrama. Bukan rumah. Balik asrama. Jadi Fazli ni memang ada kereta, sebab Fazli ni pada masa yang sama dia buat bisnes tambahan. Memang budak-budak lelaki suka buat macam tu. Sambil-sambil belajar, dia akan buat duit-duit tambah. Senang-senang nak kumpul duit nak kahwin. Habis belajar terus kahwin. Mujur lah jumpa zaujahnya kan. Kalau siapa yang tak faham zaujah tu, abang selalu dengar kawan-kawan abang yang pandai bahasa Arab. Kalau dia jumpa makwa cantik, zaujahku. Macam tu lah. Okey. Jadi, bila dah hari-hari dating ni, okay, jadi selalu dia akan balik ke malam lah. Dating akan menganjur ke malam sebab dating itulah cara dia orang nak berkenal-kenalan hati budi kan. Anak-anak berapa, nama anak yang sulung siapa nama, ya Iskandar ke, nama anak yang sulung nama Kamariah ke, gitu aja. Jadi memanglah sampai menganjur ke malam dah dating kan. Macam lah korang tak pernah dating kan. Jangan nak kritik-kritik dalam komen, bang dia ni dating tak baik macam tu. Korang sebenarnya memang dating sampai ke malam kan. Itu pengalaman kita masa muda-muda lah kan. Okey, terlanjur sikit. Abang terkona sikit. Jadi, nak jadi cerita. Ni dah part-part seram ni. Setiap kali dia balik lebih kurang pukul 9, pukul 10 malam, selalunya bila Fazli hantar si Sal dekat asrama perempuan, dia orang akan parking dekat kawasan kereta. Lepas tu dia akan borak-borak. Tak adalah dia suruh Sal terus naik. Cinta kan, nak berkenalan, jadi berborak-borak lah dekat kawasan parking tu. Hari pertama dia orang buat macam tu tak jadi apa-apa, tapi hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, dia orang perasan ada seorang budak perempuan selalu melintas. Ada sekali tu, budak perempuan tu melintas, lepas tu tengah-tengah dia orang borak, budak perempuan tu melintas lagi, lepas tu dia orang tengah borak-borak, budak perempuan tu melintas lagi, sampai yang dia melintas banyak kali tu, si Sal dan juga si Fazli perasan benda ni. Perasan kehadiran budak perempuan tu. Mula-mula dia rasa macam, budak perempuan ni hantu korang. Tapi bila dia amat-amati, memang betul orang bukannya hantu. Rambutnya memang panjang, dia free hair lah budak perempuan tu. Rambutnya panjang, pakai baju dia agak fancy-fancy sikit. Tapi yang peliknya dia suka peluk beg. Dia macam peluk kain, tapi macam beg lah. Macam gumpalan kain, tapi dia orang anggap macam beg. Jadi, bila dah dalam seminggu tu banyak kali jadi macam tu, si Sal ni rasa macam pelik-pelik juga. Budak perempuan ni hantu korang. Dia tak rasa macam hantu sebabnya budak tu bukan terbang tu, budak tu berjalan melintas. Tapi dia melintas tu, setiap kali melintas, dia akan macam pandang jeling-jeling pada dia orang yang tengah berborak dua orang ni, yang si Sal dengan si Fazli ni lah. Jadi bila dah budak perempuan tu dah banyak kali dia orang jumpa, sampaikan dia orang rasa macam tak selesa. Jadi pada suatu hari, si Sal ni balik lambat. Tapi hari tu, dia tak terserempak dengan budak perempuan tu. Waktu Sal dengan Fazli berborak-borak dekat parking lot, dia tak terserempak dengan budak perempuan tu. Budak perempuan tu tak ada melintas. Okey, tak apalah. Si Sal ni pun kata dia pun bersih hai-hai semua dengan Fazli. Dia pun naiklah dekat tingkat atas. Dia pun siap-siap lah, bawa tuala semua, nak mandilah, cuci-cuci badan sebelum masuk tidur. Bila dekat bilik air, dia terserempak dengan seorang budak perempuan. Rupanya yang dia terserempak tu adalah budak perempuan yang selalu melintas-lintas dekat dia tu. Lepas tu dia pun ambil lah peluang. Dia cakap, siapa nama? Dia tanya. Lepas tu dia kata, nama dia Alice. Oh, Alice. Kata. Alice orang mana? Kata. Oh, saya orang KL. Borak macam biasa. Oh, saya orang KL. Dia kata. Oh, Alice belajar dekat sini, belajar
degree ke, master ke, PhD ke, dia kata. Atau Alice cakap dia belajar degree, tapi dia belajar dah lama tak habis-habis. Banyak kali kena repeat, dia kata. Dah lah buat tergelak-gelak lah, tergelak-gelak. Dah sudah berborak-borak tu, bersalam-salam dah dia dorang. Bila dia salam tu, si Sal pegang tangan Alice. Dia rasa tangan Alice tu sejuk macam pegang air batu, dia kata. Jadi dia pun dah salam-salam tu, dia baliklah bilik. Bila dia balik bilik, dia macam termenung. Peliknya sebab apa? Satu, tangan Alice tangan Alice sejuk macam air batu. Yang kedua, muka Alice macam pucat kurang darah. Macam agak pucat-pucat dekat bibir. Dia tak bibir merah mungil. Bibir tu bukan tak mungil-mungil bibirnya. Memang bibirnya pucat melesi macam tu. Jadi bila dia dah balik bilik, dia jumpa dengan Kak Lina. Nak cerita ke tak dengan Kak Lina? Nak cerita? Ceritalah. Ceritalah Kak, macam ni ceritanya, dia kata. Dulu saya dating Saya dating dengan si Fazli ni, berbuang-berbuang tu tiba nampak budak perempuan tu ganggu tiba-tiba ni. Sampailah tadi Kak, saya jumpa dengan budak tu dan saya berkenalkan dengan dia, nama dia Alice. Tingginya sekian, rambutnya sekian, matanya sekian. Bila si Sal cerita dekat Kak Lina macam tu, terbeliak mata Kak Lina. Kak Lina cakap apa? Kau biar betul. Kau betul kau jumpa ni? Kau main-main, kau tipu-tipu akak ni ke? Yelah, tipu akak dah kenapa pula? Memang saya jumpa, saya ceritalah kat akak. Cuma saya rasa pelik. Saya jumpa tu hantu korang je. Lepas tu, inilah yang akak nak cerita daripada awal semesta hari tu. Tapi akak tak tergerak nak cerita sebab itu cerita lama, dia kata. Kata Sal, cubalah akak cerita. Cerita apa Kak? Cerita je macam ni. Dulu masa akak buat degree dulu, akak ada satu bilik dengan seorang kakak senior tau. Kakak tu buat degree, buat master macam tu lah, abang lupa buat kakak tu belajar juga. Kakak tu cerita, waktu dia belajar degree, ada berlaku satu peristiwa yang sangat besar kat universiti ni. Pada satu hari, satu asrama digemparkan bila ada satu bilik keluar darah kering. Keluar darah. Yang darah tu mengalir keluar daripada pintu bilik dan mengering. Maksudnya dah lama sangat darah tu mengalir. Pada masa yang sama, ada seorang budak perempuan hilang. Kawan-kawan dia cakap dah lama dia tak datang asrama. Dah lama dia tak datang kuliah. Jadi, bila ada seorang budak perempuan dah lama tak datang kuliah, kawan-kawan pun cari. Bila kawan-kawan cari, pergi bilik dia, tengok dekat bilik dia, ada kesan darah mengalir dan darah tu dah kering. Jadi, dah heboh macam tu, takut apa-apa berlaku. Kawan-kawan dia ni panggillah warden, segala macam warden ke apa benda ke, rempuh bilik tu. Pak guard semua rempuh. Bila rempuh, korang tahu apa diorang nampak? Diorang nampak mayat kering. Dah tak adalah kering sangat, tapi dah kering lah. Mayat seorang perempuan yang sedang baru lepas melahirkan anak. Dan anak tu pun dah kering. Rupanya budak perempuan tu hilang. Dia kurung diri dalam bilik. Lepas tu dia bersalin dalam bilik. Tak ada siapa tolong. Tapi yang peliknya, tak ada pula suara orang perempuan menjerit. Tak ada pula suara baby menangis. Sebab itu dia orang tak syak yang bilik tu ada perempuan yang sedang mengandung dan melahirkan anak. Jadi lepas daripada tu, mayat tu pun dikebumikan lah, sedih lah macam semua. Habis dia dikebumikan, satu asrama tu kena dengki ataupun kena sakat, kena kacau lah. Satu asrama tu kena kacau dengan seorang budak perempuan yang bawa baby. Dan dia akan merayau-rayau sambil menangis. Menangislah. Dia tak adalah cakap menangis macam mana. Menangis, korang bayangkan. Merayau-rayau. Sampaikan asrama tu terpaksa dikosongkan. Bersungguh Kak Lina cerita dekat Sal. Lepas tu Kak Lina sambung. Kau nak tahu kat mana asramanya? Lepas tu Sal sambung. Kat sini kan Kak, kan? Tak, asrama tu yang kat sebelah. Yang kosong tu, tak ada siapa duduk kat situ. Yang ada pun kadang-kadang dia orang letak barang. Tu satu macam, Sik Boy bukan sini asrama dia. Kalau abang jadi Sal, abang takut. Risau kan? Mengikut kata Kak Lina,
level tu dikosongkan. Level lain mungkin ada diisi-isi orang lah, tapi tak ramai. Level tu dikosongkan. Dan memang semua orang tahu budak perempuan tu meninggal dekat situ. Jadi budak perempuan tu, orang Indonesia cakap apa? Gentayangan rohnya. Merayau-rayau rohnya bawa baby. Jadi semua orang takut. Tapi mujur, diorang buat bacaan Yasin ramai-ramai pada waktu tu. Dan gangguan tu hanya berlaku selama 40 hari sahaja. Selepas 40 hari, semua tu hilang. Hilang macam tu aja. Jadi diorang syak. Sebenarnya, budak perempuan yang meninggal tu melahirkan anak luar nikah, dibuntingkan oleh seseorang yang diorang tak tahu. Tapi nak jadi cerita lagi sekali, dekat asrama lelaki kecoh pada waktu tu, mengikut cerita Kak Lina, kecoh pada waktu tu, ada satu perempuan bawa baby, merayau-rayau di sekitar asrama lelaki, dan dia akan tanya setiap budak lelaki yang dia jumpa dengan soalan yang ini. Boleh tahu mat kat mana? Dia tanya macam tu. Tapi orang bila nampak dah macam tu, tak sempat nak jawab soalan, lari terus. Walaupun budak perempuan tu kejarlah kan, sambil bawa bungkusan bayi. Dia tanya mat kat mana. Jadi orang semua berkesimpulan mat itulah yang mengandungkan si budak perempuan tu, mengandungkan luar nikah dan tak bertanggungjawab. Dan akhirnya budak perempuan tu meninggal sebab melahirkan anak luar nikah. Sap soi anjing bunyi. Menandakan cerita abang ni kisah benar, bukan cerita tipu. Okay, over lah. Okay, jadi bila Sal ni dengar cerita Kak Lina ni, dia dah mengemang. Dia pun cakap, Kak, jangan-jangan yang saya jumpa Alice tu, budak tu tak, cakap. Akak rasa, memang dia kata, mungkin budak perempuan yang Sal jumpa adalah budak perempuan yang sama dengan kes yang dulu tu. Tapi pelik, kenapa muncul balik sekarang? Dah lama cerita tu, tapi kenapa hantu tu, bukan roh lah kan, muncul semula sekarang? Akak tu pun tak dapat jawapan. Jadi bila Sal tu dengar, malam tu terkebil-kebil Sal tu. Sebab dia dah salam dengan benda Allah tu. Dia berharap je lepas ni janganlah dia jumpa lagi. Kalau dia jumpa, abang tanyalah, kalau Sal jumpa, Sal nak tanya soalan apa? Tak ada tanda soalan bang, kalau jumpa lari je. Tahu abang cakap lah, abang tanya, betul ke? Siapa mat? Nak saya carikan, gosip ni. Tak adalah. Okey, lepas tu Sal pun dah ketakutan. Bila Sal ketakutan, sempat dia mesej pada Fazli. Dia cakap, Yang, dia panggil Yang lah. Yang, esok kita jumpa siang, tak nak malam. Lepas tu Fazli balas lah. Fazli kata, kenapa nak jumpa malam? Kenapa nak jumpa malam? Kenapa nak jumpa siang? Jumpalah malam. Dia kata, siang kan kita ada kuliah, ada makmal semua. Tak nak jumpa siang. Nak ada benda nak cerita, dia kata. Okey. Lepas tu, okey, setujulah dia orang nak jumpa esok paginya. Bila nak jumpa esok paginya, sampai lepas tu dah jumpa esok paginya, berbelit abang sorry. Bila dah jumpa, Sal pun buka cerita dekat power dia, dekat Fazli lah. Dia ceritalah apa yang diceritakan oleh Kak Sal, oleh Kak Lina pada dia tentang budak perempuan tu. Dan diorang, dan Sal kata, bang, jangan-jangan yang kita jumpa tu sebenarnya benda tu tak, ataupun roh tak, ataupun apalah yang kaitannya dengan kes kematian tu. Tergelak-gelak Fazli masa tu. Lepas tu Sal rasa macam, janganlah gelak, apalah kena gelak pula, cerita ni serius kot, saya dah bersalam kot, dia kata, dengan hantu kot, dia kata. Okay, lepas tu Fazli cakap, ada lagi tak awak jumpa? Tak ada, dan saya berharap tak nak jumpa, dia kata. Okey, tak apalah. Lepas tu Fazli sambung, sebenarnya bukan awak aja yang jumpa, saya pun jumpa, dia kata. Dah masing-masing terdiam, tergelak-gelak lah. Rupanya mungkinlah dia orang kata, mungkin sebabkan dia orang ni bercinta galak sangat, sampaikan benda tu muncul macam nak bagi amaran, jangan terlalu rapat, kalau tidak nanti berlaku benda mengandung-ngandung luar nikah ni kan. Bagus juga hantu tu bagi apa,
bagi amaran awal-awal supaya jangan terlanjur kan. Jadi ini adalah ending yang pertama, iaitu habis cerita Sal. Dan nak dijadikan cerita, sejak daripada tu Sal tak jumpa lagi dengan Alice. Memang dia tanya dengan mana-mana budak dalam asrama tu yang dia jumpa, kalau terserempak, kau kenal tak siapa Alice? Tak ada siapa yang tahu siapa Alice. Okey, ini adalah ending kepada cerita yang pertama. Bagi apa minum air kejap. Okey, ini adalah sambungan kepada cerita yang bahagian pertama tadi. Cerita yang kedua ni diceritakan oleh Fazli, iaitu power kepada Sal pada waktu tu. Jadi bila diorang dah cerita macam tu, sejak daripada tu diorang tak dating malam dah. Dia takut kalau dating malam terserempak dengan Alice cekik dia kan. Aku dah bagi amaran, degil nanti kan terlanjur mengandung anak luar nikah nanti kan. Jadi macam aku kesedihkan lah hidupnya. Jadi diorang tak dating malam, dah dating siang. Kalau malam sebelum maghrib masing-masing dah balik, bagus juga hantu tu. Jadi si Fazli ni pun pada waktu tu pun cerita juga apa yang berlaku pada dia dekat asrama. Dia kata setiap kali dia balik daripada hantar Sal, dia akan nampak perempuan yang sama yang selalu melintas-lintas setiap kali dia dating dekat kawasan tempat letak kereta tu. Perempuan tu akan berjalan dekat kawasan asrama lelaki. Tapi bila Fazli tanya dengan kawan-kawan dia, kau nampak ke tidak? Tak ada siapa nampak. Tapi dia rasa macam, ini hantu ke orang? Hantu ke orang? Tapi tengok daripada cara dia berjalan tu macam orang, tak macam hantu. Tapi mana mungkin ada budak perempuan yang berjalan-jalan di asrama lelaki? Sebab memang walaupun senang nak masuk asrama lelaki, asrama perempuan, tapi dari segi moral, budak-budak perempuan tak akan datang ke asrama lelaki. Tapi dia ni seorang datang dan orang lain tak nampak. Si Fazli aja yang nampak. Kan? Dia punya background dia cantik je, anjing menyalak-nyalak. Okey. Jadi itu setiap kali dia hantar Sal, setiap kali lah Fazli nampak. Nak jadi cerita pada satu hari, waktu tengah tidur, lebih kurang pukul 4 pagi, Fazli dengar ada orang ketuk pintu. Masa tu, dia rasa macam gerak hati dia mungkin budak-budak tabligh. Kadang-kadang budak-budak tabligh ni, kata Fazli, suka ketuk-ketuk bilik, ajak-ajak pergi tadarus. Tahajud. Tadarus pula dah. Pagi tahajud, maksudnya pergi semayang malam sama-sama. Baguskanlah budak-budak tabligh tu. Jadi pada hari tu, bila dia ketuk-ketuk tu, dia buat tak tahu je lah. Dia buat tak tahu. Tapi ketukan makin kuat. Dia dah rasa macam, stres jugalah. Lepas tu dia buka pintu. Dia buka pintu, tak ada siapa pun kat depan pintu. Dia ingat ada budak-budak tabligh. Dia hidu-hidu lah sikit. Kadang-kadang budak-budak tabligh ni kan bawa pakai minyak wangi yang Arab tu, yang pekat sikit kan. Dia hidu-hidu, tak ada pula bau minyak wangi. Dia tutup lagi bilik. Okey. Lepas tu malam seterusnya, ada satu malam tu, dia nampak ada orang melintas dekat tingkap. Padahal asrama dia tu, dia punya bilik asrama dia dekat tingkat 2. Mustahil ada orang melintas kat tingkap. Lepas tu dia rasa memang gerak hati dia, jangan-jangan perempuan yang dia orang nampak waktu dia orang bertenting berdua tu kan. Jangan-jangan. Pada waktu ni Fazli belum cerita lagi dengan Sal tau. Jadi belum beritahu Sal tentang apa yang dia alami. Ni dia baru ceritalah waktu dia orang berjumpa tu. Jadi daripada dua peristiwa ni, dia memang yakin budak perempuan yang selalu melintas dekat tingkap bilik dia dengan budak yang ketuk-ketuk, ada ketukan-ketukan dekat pintu tu, adalah orang yang sama. Dia tak tahu sebab apa. Sampailah satu hari, sampailah satu hari, dia terserempak dengan budak perempuan tu dekat kawasan parking kereta lepas dia hantar Sal balik ke asrama. Budak perempuan tu tanya dekat dia soalan yang sama yang macam Sal cerita, iaitu, "Bang, jumpa tak kat mana Mat? Abang kenal Mat tak?" Lepas tu si Fazli ni dengan sengal-sengal buah, dia terus cakap, "Tak kenal Mat. Kat sini ramai sangat nama Mat. Kalau boleh tunjuk gambar, bolehlah saya carikan." Dia kata, "Saya tak ada gambar bang." Dia kata. Tapi mengikut kata Fazli, muka dia ni, muka yang bukan muka berkerut-kerut, sebelah terbakar, mata terjojol, tak ada. Memang muka budak perempuan je. Cuma pucat lah muka dia, agak tak ada bibir, tak mongil lah. Tak merah lah bibir dia. Jadi lepas dia tanya Mat kat mana, lepas tu esoknya si Sal pula cerita dekat dia, diorang ni diganggu dengan entiti yang sama, makhluk yang sama. Jadi diorang berkesimpulan benda ni mengganggu dia sebabkan dia ni terlalu rapat bercinta.
Kan selalu keluar sama, selalu dating sama, selalu suap-suap makan. Jadi mungkinlah dia roh tu ataupun sesuatu tu bagi amaran jangan terlalu rapat, nanti takut jadi macam dia. Jadi ending daripada cerita tu akhirnya diorang dah tak dating malam lagi, dan sejak daripada tu habis daripada belajar dekat universiti tu akhirnya diorang berdua pun berkahwin dan melahirkan ramai anak. Ada sampai sekarang anak dah 3 orang, 2 lelaki, seorang perempuan. Yang bongsu tu perempuan. Dia kata alhamdulillah, tahniah lah kepada saya dengan Fazli yang baru dapat anak perempuan. Sorry abang sedawa. Boleh tak tersedawa waktu ni. Jadi diorang dapat anak perempuan. Dia kata cerita tu sampai situ je diorang jumpa, dan diorang tak pernah jumpa lagi dengan entiti yang diorang jumpa yang dinamakan Alice tu kan. Dan bila abang pun tanyalah dengan kawan abang yang pernah belajar dekat universiti yang sama, kan, betul ke dengan kes yang diceritakan oleh Sal ni. Dia kata memang betul, budak perempuan, ada kes budak perempuan mati mengandung, mati bersalin. Jadi cerita ni jadi iktibar untuk kita semua, bagi-bagi anak-anak muda yang bercinta tu, kalau boleh kita adakan batas-batas agama. Jangan kita rapat sangat sampai kita lupakan batas-batas agama. Boleh berdating, tapi mestilah dengan patuh syariah. Patuh syariah, jangan pegang-pegang, jangan peluk-peluk, belum halal lagi. Pernah dulu abang kena peluk dengan seorang operator perempuan masa abang kerja kilang. Tiba dalam kereta kan, tengah-tengah abang kereta, masa tu kita orang baru-baru nak bercinta lah dengan budak perempuan tu. Lepas tu cerita ni selengan je lah, dah habis cerita hantu tadi lah. Tengah-tengah abang bawa kereta, tiba-tiba dia macam tak tahulah abang tu sebab apa dia terus peluk abang macam tu. Abang pun macam Okey, itu je dia punya pengajaran je. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.